صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau Haji Maksum, Jalan Kamis, Meru, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Muslimin Muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama menghadirkan ke surau ini, walaupun sekarang ni hujan dan suasananya kira sejuk lah, dan boleh kita nak beristirahat berlebihan agaknya lah. Tapi tuan-tuan, bayangkan kan, sahabat-sahabat kita di pantai timur kembali hujan semula dan banjir, dan air telah naik dan mereka telah ditempatkan di tempat yang selamat lah, tempat-tempat yang disediakan. Saya baru balik daripada Besut, Terengganu minggu lepas. Jadi masa pergi tu alhamdulillah tak hujan. Saya pergi hari Khamis minggu lepas, balik hari Jumaat. Dengarnya hari Sabtu tu dah mula lebat berterusan sehinggalah ke hari ini. Jadi ada tempat-tempat yang dinaiki air lah. Jadi alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya risau juga kalau saya pergi terperangkap kat sana ke tak balik ke kan. Jadi dengan izin Allah segalanya berjalan lancar. Tuan-tuan dan para jemaah, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segala amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan para jemaah yang dirahmati Allah, pada malam ini izinkan saya untuk mengisi masa yang ada ini antara waktu maghrib ke isyak, kerana saya dijemput oleh pihak surau pada hari semalam. Mungkin ada jadual yang telah diisi, yang telah dirancang, tapi mungkin ada sebab-sebab tertentu yang tak dapat dielakkan. Barangkali sekarang ni cuti hujung tahun,
Mungkin ada yang pergi bercuti. Jadi kita lakukan mana yang ada kesempatan untuk kita sama-sama bermuzakarah, kita mengisi dalam majlis ilmu dan majlis-majlis zikir, kerana di dalamnya mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita biasa mendengar setiap ucapan-ucapan, ceramah-ceramah, barangkali yang biasa itulah kita belum mengamalkan lagi ataupun belum ada kesempatan lagi. Sesetengah tempat tuan-tuan, dia menganjurkan ceramah-ceramah ataupun kuliah-kuliah khas. Contohnya jemput ustaz-ustaz yang keluar kat TV, ustaz-ustaz yang terkenal. Tak jadi masalah lah. Cuma kena perlu tanya kepada diri kita juga, selepas itu di mana kita nak bawa diri kita? Kan? Kat mana kita nak bawa diri kita? Kadang cerita pasal tentang perkara-perkara yang ajaib tentang Islam, tentang Isra' Mi'raj, tentang pembalasan-pembalasan hari akhirat nanti, dan isu yang hangat sekarang ini yang berada di sekitar antarabangsa kita ni tuan-tuan, isu Palestin. Jadi kat situ pengajaran dan di manakah kita nak bawa diri kita selepas tu. Contohnya kalau kita cerita pasal Palestin kan tuan-tuan kan, kita tengok apa yang berlaku di Palestin. Rumah hancur, ranap, nyawa sudah mencecah lebih 20,000. Masjid-masjid ada yang diviralkan tengah-tengah azan tuan-tuan. Tengah azan tu, hayya 'alas solah, bom. Tengah bom. Jadi kat situ memberikan keinsafan kepada kita tuan-tuan. Kita nak bawa diri kita dalam mengamalkan Islam ini, dalam kita nak mengimarahkan masjid dan surau di tempat kita, kita harus menginsafi apa yang berlaku di tempat saudara kita di sana. Kita pun pernah diuji beberapa tahun yang lepas dalam menghadapi ujian ataupun musibah COVID-19. Sampaikan masjid tak boleh dibuka, tak boleh dihadirkan, surau pun tak boleh buka. Yang boleh hadir hanya beberapa orang. Mula-mula PKP tu 3 orang je boleh datang kan. Imam Bilal siap. Itu pun bergilir tuan-tuan. 3 orang kan. Lepas tu naik sikit 6 orang. 6 je kan. Jadi kalau solat Jumaat tu semua dah standby, cari mana peluang. Memang tak boleh nak buka. Memang tak dibenarkan. Dan pihak berkuasa pun memantau, cek siapa yang datang. Adakah melanggar SOP dan sebagainya. Itulah yang ujian kita hadapi ketika itu. Dan barangkali dengan situasi sekarang ni tuan-tuan, dikhabarkan COVID ni naik pula. Dah ada yang terjangkit 20,000 kes dah. Saya ni batuk. Tapi saya cek sebelum saya datang sini tuan-tuan. Alhamdulillah lah. InsyaAllah. Wallahualam lah. Kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Batuk tak adalah teruk, tapi sikit-sikit lah ada. Ada kenalan saya tu tuan-tuan, dia tak ada apa-apa simptom pun. Tak demam, tak batuk, tak sesema, tak ada apa-apa alahan pun, gejala pun. Tapi dia cek sendiri, positif. Na'udzubillah.
benda penyakit akhir zaman ni agak pelik. Ya. Kerana mungkin ini adalah kita takut musibah ataupun bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia-manusia yang melakukan dosa kemungkaran, dah buat dosa dan kemungkaran, tak mohon pula keampunan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita takut. Sebab tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni bertuahnya apabila satu-satu masalah, kesalahan, dosa ataupun maksiat sekalipun, kalau dilakukan oleh hamba-hambanya, bala ataupun azabnya itu ditangguhkan dulu berbanding umat-umat terdahulu. Kalau dah dipesan, dah didakwah, dah diseru kepada mereka beriman kepada Allah, sembahlah Allah, ya, Allah itu Tuhan kamu, maka mereka umat yang terdahulu itu tidak mahu ikut dan patuh kepada arahan nabi-nabi mereka. Akhirnya pada satu tahap tuan-tuan, sehinggalah nabi-nabi mereka berdoa kepada Allah, turunkanlah ataupun berilah pengajaran kepada umat-umatnya. Nabi tuan-tuan, bila berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak terhijab, malah terus diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itu mendapat azab di dunia lagi. Kita lihatlah azab yang kena pada umat Nabi Nuh, azab yang kena pada umat Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihimussalatu wassalam. Jadi kepada kita ni tuan-tuan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan meninggalkan kita sejak 1400 lebih tahun yang lalu, tetapi rahmat dan syafaatnya masih ada pada umat-umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan cara apa tuan-tuan? Nabi berpesan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para hadis, supaya kita banyak-banyak memohon keampunan kepada Allah dan mohon perlindungan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kepada tuan-tuan untuk pengisian pada malam ini. Kitab yang saya bawa ini adalah 40 hadis mengundang keampunan dari Maha Pengampun. Dalam buku ini dikumpulkan 40 hadis berkenaan untuk kita banyak-banyak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, para ulama ataupun orang-orang yang soleh mengajak kita juga untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Beristighfar. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala banyak dinyatakan dalam potongan-potongan ayat. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mohonlah kamu keampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kerana keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha luas. Jadi janganlah kita ni merasakan, kita kena rasa rendah diri dan tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita mengharapkan keampunan daripadanya.
mengharapkan segala bantuan, pertolongan daripadanya, perlindungan daripadanya. Akan tetapi tuan-tuan, kalaulah kita merasakan diri kita ni melakukan dosa-dosa, maksiat dan sebagainya, sama ada disedari ataupun tidak, banyaklah mohon keampunan dan janganlah kita merasa Allah tu tak ampunkan kita. Allah ni maha pengampun. Sebab itu salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala itu Al-Ghaffar. Maha luas pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berputus asa, Allah dah tak sayang aku lagi. Saya pernah berjumpa dengan seseorang, lamalah. Dia bila ada masalah, macam mana nak selesaikan masalah sekian ni. Lepas tu saya tanyalah kepada dia, ada tak solat tu dijaga? Solat tu kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Itulah ada sesuatu yang tak kena. Kita ni semua tuan-tuan kan, yang setiap daripada kita ni ada ujian dan masalah masing-masing yang kita hadapi. Bukan hanya kita ni yang sedang masih dalam pekerjaan tuan-tuan. Yang dah pencen pun ada masalah juga. Kan? Selagi kita ni diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itulah Allah akan menguji hamba-hambanya. Menguji hamba-hambanya bukan Allah Ta'ala nak kenakan kita. Bukannya Allah Ta'ala nak membiarkan kita tuan-tuan. Tetapi kena ingat, setiap apa ujian yang Allah berikan kepada kita ini, Allah mahu lihat kepada hambanya, ada tak dia kembali kepada Allah? Ada tak dia kembali memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bila kenalan saya itu berkata, aku sebenarnya bukan aku tak nak mohon, tetapi aku rasa seperti aku ni malu. Aku banyak kesilapan aku. Banyak kesilapanlah banyak kena mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap masalah-masalah macam ni, ada tak minta dengan Allah? Carilah Allah. Kembalilah kepada Allah. Tapi bila dia kata, bukan tak nak mohon, tapi aku malu. Janganlah malu. Bila kita rasa kita ni malu, jangan sampai malu kita ni, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan diri kita daripada Allah. Memang malu tu perlu. Dalam Islam ni, malu ni, buat malu ni kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita malu kepada Allah, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, itu rasa malu. Kenapa kita kena buat? Kenapa kita kena solat? Kenapa kita kena puasa? Sebab Allah fardukan kepada kita. Allah dah jadikan kita. Bila Allah dah jadikan kita di dunia ini, maka peraturan-peraturan, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala kamu kena ikut. Aku dah jadikan kamu, aku dah berikan rezeki kepada kamu, aku dah bagi nikmat segala-galanya kepada kamu. Daripada kamu kecil, membesar, daripada seorang ada pasangan, daripada berpasangan ada anak-anak yang dilahirkan. Itu semua nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, maka apa yang diperintahkan kena buat. Itu menunjukkan rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak buat, wa aqimus solah, Bilal setiap waktu, hayya 'alas solah,
Panggil solat kan, panggil mari solat. Kita tak mengendahkan seruan solat, seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat tak tahu je, lalu saja kan, tak nak singgah. Itu menunjukkan kita tak ada rasa malu kepada Allah. Kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lah, kita masih diberikan kesempatan untuk cari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan rasa malu. Kalau kita tak sempat pun, secara khusus nak mohon keampunan kepada Allah, mungkin kita pun tak sempat kita nak qiyamul lail tiap-tiap malam, nak solat taubat. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita ucaplah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan banyak-banyak. Kerana itu pun merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham tuan-tuan, wastaghfirullah, ada dalam salah satu ayat, potongan ayat surah Al-Muzammil. Ayat yang akhir sekali, ayat yang ke-20 itu. Wastaghfirullah. Mohonlah kamu keampunan kepada Allah. Menunjukkan apa? Itu juga adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta banyak-banyak keampunan. Mintalah, beristighfarlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, lepas solat kita bagi salam, duduk sekejap. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau nak tunggu sampai berdoa pun boleh. Tak jadi masalah. Sekurang-kurangnya kita merasakan, ya Allah, inilah amal aku yang aku persembahkan kepadamu, ya Allah. Kena bisikkan hati kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata dengan Allah, terimalah, ampunkanlah segala dosa aku. Lepas tu nak bangun sekejap tu bangunlah. Kalau ada mungkin urusan-urusan yang tak sempat kita tunggu, tak apa, kita beristighfar sebentar. Dan di antara yang lain, kita nak, ataupun cara kita nak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting keampunan ni tuan-tuan? Kalaulah Allah Taala tak ampunkan kita, kita takut dosa-dosa itu akan menyebabkan datangnya kemurkaan dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Penting. Sebab nanti dah mati tuan-tuan kan, kita mengharapkan apa yang kita buat selama kita hidup di dunia ni Allah Ta'ala ampunkan kita. Kita tak nak, kalau boleh satu dosa pun jangan kita bawa. Dosa kita ni banyak tuan-tuan. Na'udzubillah lah. Kena muhasabah balik. Dosa kita dengan Allah Ta'ala apa? Mungkin ialah kita ni semua, insya-Allah kita tunaikan solat. Tetapi dalam solat kita tu benar-benar tak kita ni menunaikan solat. Maksudnya tuan-tuan, kita ni kena faham ke apa yang kita bacakan, ataupun sepanjang kita solat ni ada tak tiba-tiba teringat benda-benda yang kat luar sana. Pintu dah tutup ke belum? Itu contohlah. Isteri aku dah balik ke belum? Macam tu kan. Kadang benda-benda luaran ni teringat. Kunci kereta dah teringat benda-benda macam ni kan. Kadang kita semualah, termasuklah saya, tak lepas benda-benda macam ni kan. Kadang tengah jadi imam tu tuan-tuan kan, tengah jadi imam, Allahu Akbar, tengah baca Fatihah tu, ada je tiba-tiba datang, handphone kat mana, ada dalam poket ke tak? Kan? Tapi kita tak adalah gerakkan tangan kita.
Itu semua ujian. Jadi kita nak tumpukan khusyuk dalam ibadah kita ni tuan-tuan, fokus sebetul-betulnya. Ialah mungkin benda-benda yang penting kan, kadang kita tak dapat nak elak kan. Sebab itu lepas solat itu tuan-tuan, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita kena pandu diri kita. Kalau tak ada apa-apa yang menyebukkan kita dan yang boleh melapangkan kita, lepas solat kita bagi salam, kita duduk sekejap. Kadang adalah imam yang zikir yang betul-betul komplit kan, betul-betul sempurna. Mungkin ada setengah masjid, setengah surau yang ringkas. Saya kalau kat tempat saya tuan-tuan, saya cubalah nak memudahkan jemaah. Tapi itu pun ada juga yang tak, orang kata yang menegurnya juga. Kenapa imam cepat sangat? Pun salah juga. Cepat pun salah, lambat pun salah. Ada satu masjid tuan-tuan di belah pelabuhan sana kan. Dia setiap waktu tuan-tuan, subuh, zuhur, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Astaghfirullah 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, ataupun ada kalau subuh dengan maghrib ada yang sampai 10 kali kan. Allahumma ajirna minan nar. Zikir macam biasa, subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian ditambahnya apa? Walaupun zuhur dan asar serta isyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu saya tanya imam. Mam, ataupun Haji, jemaah sini tak bising ke? Macam lama sangat. Kenapa ustaz rasa lama ke? Tak, saya lagi suka. Saya lagi suka. Macam mana dengan reaksi ataupun respon? Kita buat je ustaz. Siapa boleh tunggu, tunggulah. Tak boleh tunggu, balik je lah. Imam kat situ lah cakap kan. Oh, bagus kalau subuh tu kan, tak apa. Kita apa? Kita buat yang mana ada lah. Ramai-ramainya yang kat sini, yang dah pencen, yang dah kerjanya bukan shift pagi. Kadang-kadang itulah. Tengok mana yang ada kesempatan. Isnin sampai Jumaat kan. Nak hantar anak sekolah. Tak apalah. Duduk sekejap, istighfar. Apa tu? Bergeraklah hantar anak ke sekolah. Tapi kalau Sabtu Ahad, takkanlah tak boleh tunggu juga kan. Dekat tempat kita lah kan. Ataupun sekarang ni cuti sekolah. Mungkin boleh anjakkan sikit. Takkan tak boleh tunggu juga kan. Jadi mana yang termampu kita lakukan. Tuan-tuan dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam amalan yang lain, cara kita nak memohon keampunan ataupun mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah cara dengan membaca amin. Membaca amin. Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kerana apa? Amin itu juga boleh mengundang ataupun mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ahadukum amin wal malaikatu fis sama amin,
bahwa faqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud apabila seseorang di kalangan kamu mengucapkan amin dan para malaikat di langit juga menyebutkan ataupun mengucapkan amin, maka jika bertepatan kedua-duanya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bila imam sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, jangan senyap aja. Nak kuat sangat pun takut tersilap, tuan-tuan. Cara nak sebut amin, tuan-tuan, tu kena 2 harakat sahaja. Jangan 3, jangan 4. Cukup 2 harakat. Amin. Min tu nak sampai 6 harakat pun boleh. Tak jadi masalah. Jangan amin. Maknanya salah, tuan-tuan. Salah. Kalau A-nya tu jadi panjang, min tu jadi pendek, maknanya apa? Adakah Allah perkenankan? Itu maksudnya dah terbalik dah. Kita nak sebut amin. Amin. Ya Allah, perkenankanlah segala permohonan-permohonan kami. Ataupun kalau kita niat mohon keampunan daripada Allah, ya Allah, ampunkanlah kami. Jadi tuan-tuan, dalam kaedah bahasa Arab ni tuan-tuan, tu kalau tu kena baca 2 harakat ataupun tak ada harakat tapi dipanjangkan. Dipanjangkan lebih daripada sepatutnya. Maknanya sudah bertukar menjadi, kalau bahasa Arab lah sajalah, saya nak sentuh bahasa Arab sikit. Huruf istifham, huruf kata tanya. Tu. Okay. Contohnya, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Katalah ni contoh. Allahu Akbar. Itu tak boleh. Adakah Allah Maha Besar? Macam tu. Dia maknanya dah bertukar nanti. Kalau sekalipun kita nak baca tu panjang juga, pastikan yang selepas daripada tu lagi panjang daripada Tapi tengoklah tuan-tuan, nafas sampai ke tidak. Takut terputus. Kan? Jadi dalam perkara amin ni tuan-tuan, kita sebut. Mungkin tak kuat pun, sederhana pun jadilah. Kan? Amin. Kerana apa? Akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam dosa-dosanya yang terdahulu. Dan dalam riwayat Imam Muslim tuan-tuan, amin ini disebut di dalam solat. Iza qala ahadukum amin fi shalah wal malaikatu fis samai amin fa wafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila seseorang di kalangan kamu mengucapkan amin di dalam solat dan para malaikat juga mengucapkan amin, maka kedua-duanya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bukannya mudah, bukannya susahnya tuan-tuan. Mudah. Takutlah kalau kita tak hafal Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebutlah amin dalam solat tu. Ataupun imam tengah berdoa, sebut amin. Tak susah. Maka ada jalan-jalannya yang untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain tuan-tuan,
Daripada Abu Hurairah juga berkata, meriwayatkan, Iza amanal imamu fa'amanu. Iza amanal imamu fa'amanu fa innahu man wafaqa ta'minuhu. Ta'min al-malaikatu al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqah Rasulullah, yang bermaksud, apabila imam mengucapkan amin, maka kamu ucapkanlah amin. Sesiapa yang aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi nak sebut sebutan amin dengan tepat, tuan-tuan. Amin. Dia bila imam je sebut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sambutkan sekali. Amin. Serentak. Bahkan kan dalam hukum fiqah, tuan-tuan kan, dalam perkara ini, dalam perkara solat, amin ni adalah sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni apa, tuan-tuan? Sunat yang sekiranya tidak dilakukan, tidak menyebabkan kita kena buat sujud sahwi. Buat boleh, tak buat pun boleh. Tapi kalau tak buat, rugilah, tuan-tuan. Ya? Cara yang paling mudah untuk kita untuk berusaha berikhtiar mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut, imam sebut, kita pun terus sahut. Amin. Sekalipun katalah kita ni dah biasa melazimkan baca amin dalam solat, imam tak sebut lagi, kita pun dah sebut amin, pun tidak membatalkan solat. Sebab kita selalu sebut amin. Mungkin imam nak ambil nafas kan. Waladdallin. Ambil nafas. Tapi jemaah dah sebut dahulu amin. Tak jadi masalah. Ya. Sebab kalimah amin ini merupakan satu kalimah yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita beramal dengan mengucapkan amin dengan nyaring ini dan ianya dimakbulkan, maka ini bererti kita telah mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita ingin melakukan amalan sebutan amin sewaktu surah Al-Fatihah itu dibacakan, sedangkan seseorang itu tidak melakukan solat? Macam mana nak dapatkan keampunan kepada Allah, nak sebut amin, sedangkan solat itu sendiri pun dia tidak melakukan, tidak menunaikan? Na'udzubillah. Sebab itulah solat dari segi bahasa, tuan-tuan, as-salatu lughah, dari segi bahasa, apa dia? Ad-du'a. Kerana bacaan-bacaan di dalamnya adalah doa. Sebab itu kalau dalam mazhab-mazhab yang lain, tuan-tuan kan, kenapa kamu tidak mau berdoa, berzikir lepas solat? Kenapa perlu berzikir? Dalam solat tu pun dah berzikir, dalam solat itu pun dah berdoa, cukuplah. Itu bagi pendapat mereka. Tapi kita ni, tuan-tuan, kita ni solat bukan sekadar melepaskan tanggungjawab kita semata-mata, tetapi kita nak lebih daripada itu supaya solat kita diterima, kita mendapat rahmat dan kita juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebutlah amin, tuan-tuan. Ya. Tapi kalau kita sebelum ni kita malu-malu nak sebut, lepas ni tak apa, nanti dulu. Tapi sebutlah pelan-pelan pun tak apa. Pelan-pelan, lama-lama pun
Kita dah biasa, kita amalkan ya, insya-Allah. Tuan-tuan dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah bukti petunjuk kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi rahmat juga kepada kita? Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdid bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Sehingga aku berkata kepada mereka, yang ini Nabi Nuh berkata kepada umatnya, pohonkanlah keampunan kepada Tuhan kamu, yakni Allah. Sesungguhnya dialah maha pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, dia yakni Allah akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah. Yakni keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hujan ni adalah rahmat, tuan-tuan. Bila hujan turun, alamak banjirlah tempat aku. Jangan fikir yang bukan-bukan dulu, tuan-tuan. Walaupun kita diminta bersedia apa segala kemungkinan. Sini kawasan banjir tak? Okey. Naik juga. Jadi tuan-tuan, hujan turun tu banyak-banyak memohon keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebab banjir, mungkin ada peparitan ke masalah ke kan, tersumbat itu kan, ada masalah. Tempat saya pun sama, tuan-tuan. Dekat karya Kampung Sungai Pinang. Tak pernah rasa kali ni Allah bagi rasa juga. Kita semua merasalah juga, tuan-tuan kan. Tapi bila hujan turun, minta keampunan daripada Allah dan selalu berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Banyak-banyak berzikir ketika itu. Dia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Dan dia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak. Dan dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Kerana apa hujan-hujan yang mencurah-curah ini, tuan-tuan? Menyuburkan tanaman-tanaman kita juga. Kalau kita ni seorang petani, tanaman-tanaman kita akan menjadi subur. Ketika itu berdoalah kepada Allah, ya Allah, moga-moga dengan hujan yang turun ini akan menyuburkan tanaman-tanaman kami. Sebab itu Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan ini yang ada manfaat kepada kami. Jangan kita alamak habislah. Ini tengok langit awan terlalu tebal. Ini confirm lebat ni, padahal hujan belum turun lagi, tuan-tuan. Kan? Dah sangka yang bukan-bukan kan. Oh, cepat semua kan. Masuk rumah semua. Ketika itulah yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mula-mula hujan nak turun tu ataupun saat hujan nak turun itu, tuan-tuan, banyak-banyaklah mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah hujan ini menjadi musibah kepada kami. Sebab itu Nabi pun ada mengajarkan kita doa menjauhkan diri, melindungi daripada mendapat balak ataupun musibah. Kita pun pernah selalu amalkan masa COVID juga, tuan-tuan. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da.
Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada bala yang amat dahsyat ini. Wadaraki syaqa, dan keadaan penyakit-penyakit yang terlalu memberikan kesan kepada kami. Wadaraki syaqa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wadaraki syaqa wasu'il qada, dan lindungilah kami daripada ketentuan-ketentuan yang buruk, wa syamatatil ada, dan ancaman-ancaman daripada pihak-pihak musuh. Jadi mohonlah supaya kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah azan ke tuan-tuan? Oh belum. Sekali lagi Dia bila nak ujung tahun, nak ke awal tahun, dia waktu solat dah mula lewat sikit. Tuan-tuan kan? Isyak pun dah lebih 8.30. Nak ke 8.30 dah Dalam surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Ayat ini menyeru kepada kita supaya kita memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Walaupun mungkin, dah mohon istighfar, dah mohon bertaubat, tapi buat lagi. Contoh, buat lagi. Terbuat ke, sengaja ke tidak ke kan? Ayat ini menunjukkan supaya kita memohon bersungguh-sungguh. Boleh azan dulu Allah Allah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna la haula
Allah. Allah. La- Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sambung sedikit lebih kurang dalam 5 ataupun 6 minit insya-Allah. Jadi dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian semuanya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah supaya kamu berjaya. Ayat ini menunjukkan seruan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni bersungguh-sungguh minta keampunan, minta kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada alasan lah kalau kita buat silap, kita rasa Allah dah tak sayang kita. Kita jangan putus asa daripada rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Kita semua ni ada kekurangan, kesilapan, kelemahan. Ya. Kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabin. Sadaqa Rasulullah. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa ataupun kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku dosa adalah yang bertaubat atas segala kesalahannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan, banyak-banyaklah kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis yang lain, at-taibu habibullah wat-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Sadaqa Rasulullah. Seseorang yang melakukan taubat itu ataupun seorang pentaubat, apa dia? Adalah kekasih Allah Ta'ala. Selalu bertaubat kepada Allah. Selalu memohon keampunan. Dia juga adalah Habibullah, kekasih Allah. Kalau kita nak jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, banyak-banyaklah kita memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah. Kerana seseorang yang bertaubat atas segala dosa yang telah dilakukannya seolah-olah seperti seseorang yang tiada dosa baginya. Seperti tiada dosa, dah diampunkan dosa kepadanya. Jadi tuan-tuan, kita kena yakin bahawa walaupun kita ni banyak dosa, dengan kita banyak memohon keampunan kepada Allah, pastinya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir di sini tuan-tuan, saya ingin berkongsi apakah doa-doa yang boleh kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seperti lazimnya kita dengar kan? Kita lazim kita baca doa seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, Rabbighfir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah.
dosa kedua ibu bapaku, dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihi aku. Dan doa-doa ini telah disesuaikan mengikut tempat dan jemaah. Kalau ramai tuan-tuan, Rabbana ghfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ataupun warhamhuma kama rabbayana saghira pun boleh, tak jadi masalah. Ya. Jadi amalkan doa-doa ini. Selain daripada itu, doa mohon keampunan seperti mana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana ghfir li wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa ini tuan-tuan bukan saja Nabi memohon keampunan untuk dirinya, tetapi memohon keampunan untuk ibu bapanya juga supaya diberikan petunjuk. Kita pun sedia maklum bapa Nabi Ibrahim ni macam mana kan? Dan juga memohon keampunan kepada sekalian orang-orang yang beriman. Yang akan kita semua ni dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Boleh cari dalam surah Ibrahim tuan-tuan. Saya lupa ayat berapa, minta maaf. Rabbana ghfir li wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kalau kita jadi imam tuan-tuan, sesuailah kena bacalah jamak. Rabbana ghfir lana waliwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ataupun kita Allahumma ghfir lana pun boleh, tak jadi masalah. Allahumma, wahai ya Allah ya Tuhanku, Rabbana, wahai Tuhan kami, iaitu Allah Ta'ala. Doa yang lain apa dia? Dalam surah Al-Hashr ayat 9. Kalau tak silap saya lah tuan-tuan. Kita selalu dengar doa ini tau. Saya sama sikit tuan-tuan sikit. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Selalu dengar tahu kan doa ni kan? Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa saudara-saudara kami yang pergi dahulu, yakni telah meninggal dahulu sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan jangan jadikanlah hati-hati kami ni menjadi lalai. Dan jadikanlah kami sebagai orang yang beriman, yang betul-betul beriman, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat doa-doa yang lain pun boleh juga tuan-tuan. Doa yang selalu kita baca tahlil. Apa dia? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau ambil kiralah kesalahan-kesalahan kami, sama ada kami melakukannya ataupun kami terlupa, tak sengaja. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankanlah kami sebagaimana terbebannya umat-umat sebelum kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kami. Maka wa'fu anna waghfir lana warhamna, maafkanlah kami, ampunkanlah kami, rahmatilah kami, dan bantulah kami ke atas orang-orang yang kafir. Kenapa keampunan kita ni berkait dengan orang-orang yang kafir ni tuan-tuan? Supaya diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala.
Sebab apa? Kita dah mohon keampunan. Kita dah mohon bertaubat. Tetapi ada je godaan, gangguan-gangguan daripada luar ni yang mempengaruhi hidup kita. Kan? Banyaklah tuan-tuan kan kalau nak diceritakan. Tapi masa dah tak ada dah. InsyaAllah. Next episode selepas ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan kita berzikir, memohon istighfar kepada Allah, banyak berdoa, banyak mengingati Allah, selalu membacakan amin. Selalu membacakan amin selepas imam membacakan surah Al-Fatihah itu, ataupun kita baca sendiri, kita sebut juga amin. Mudah-mudahan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar itu saja untuk perkongsian pada malam ini. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkhilaf kata. Dan kita mohon kepada Allah sentiasa diberikan keampunan dan rahmat kepada kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.